West dah ni. Pasal dulu dia Rom, dia macam tu lah, orang Arab dia faham. Ni Rom lah, Bani Asfar, jenis kulit apa? Kulit kuning, rambut oring, rambut apa? Blonde semua ni. Inna fihim la khisalan arba'an. Mereka ada 4 ciri. Apa ciri mereka? Innahum la ahlamun nas 'inda fitnah. Satu kata Amr bin As, bangsa ni mereka paling santun, paling bijak menangani fitnah. Bila nak berlaku fitnah dalam kaum mereka, mereka paling pandai menguruskan. Hatta pengurusan kita, British administration yang kita warisi selama ni, pentadbiran mereka, Pineri Arab, pentadbiran Kelang Kabut. Bukan salah Islam, Islam dah jadi empire, tapi British telah ambil semua ni, Europe telah ambil. Wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah, paling cepat bangkit selepas berlaku musibah. Betul, Jerman, Hitler perang Berlin, kena bom hangit, dia lawan, dia balas kat London, London balas dia balik. Tapi sampai hari ni dia tak kata kita ni kena bom, apa nak bangun. Tuan-tuan duk pakai Mercedes macam tu tak? Kalau orang ketahui saya pakai kereta tempatan, walaupun kita terbagus lah sokong kereta tempatan, tapi tuan-tuan terbeliak juga mata tengok bila orang pakai Mercedes baru, brand. Wa ausyakuhum karrah ba'da farrah, paling cepat bertindak balas terhadap musuh. Wa khairuhum limiskin wa yatim wa dhaif, yang paling baik dalam menguruskan orang miskin, yatim dan dhaif. Negeri kita pun bagus ya, tapi orang pergi di barat, tuan pergi di negara sebahagian, bukan semua negara barat ni kan, dia bagus, soal kebajikan dia bagus, anak yatim dia semua, sampai timbul malas kerja pun ada, sebab dia dapat allowance. Sebahagian negara mereka zero corruption, tak kira lagi mereka zero waste, tak ada pembaziran, buka kelang tu semua benda guna, bersih. Orang yang miskin dapat sampai, kalau orang pergi cek elektrik tu lebih, dia muamalah based on trust, katalah 50 pound kau kena, dia cek sendiri meter dia 56, dia bagi tahu 56. Kalau kita pergi cari meter apa tu, pasang tu bagi korang lagi. sebab dia confident dengan kerajaan dia. Kemudian Amr bin As, wa khamisatun hasanatun jamilah, yang kelima tu yang bagus, amna'uhum min zulmil muluk, mereka golongan yang paling menahan diri daripada kezaliman raja-raja. Saya pagi tadi saya spend masa lihat bagaimana King Charles the First yang dihukum mati oleh Parlimen 1600 lebih, oleh kerana keputusan-keputusan dia menyebabkan berlaku civil war. Parlimen hukum pancung Raja Britain, Raja British di hadapan rakyat, dan mengikut tata cara seorang raja, dengan pakaian yang elok, tak diikat, dia berjalan dengan ikut titah dia, baru dia pancung kepala dia. Amna'uhum min zulmil muluk. Sebab itu ini semua menguatkan kerajaan, dan dengan kekuatan dalam keadaan dunia Islam melemah. Minta maaf lah siapa yang dengar ni, dunia Islam dah maju banyak dalam sains dan teknologi. Kemudian khurafat, syathat sufiyah, khurafat sufi. Bukan semua sufi tak bagus, ada sufi yang bagus jika ia membabitkan pembersihan ruh. Tapi khurafat, jampi, ketika barat ambil teknologi Islam,
Yang Islam duduk di Andalus. Di Andalus sampai nak bezakan. Sebab tu apabila Kristian ambil balik Andalus, nak tahu mana rumah orang Islam dan mana rumah orang bukan Islam. Rumah orang Islam tu ada tandas di rumah dan bersih. Pasal mereka solat, mereka berwuduk, mereka nak di rumah mereka. Sama ada mendengar hainamatul Quran tutla, mendengar dengungan Quran yang dibaca, ataupun ada tandas dalam rumah mereka. Majunya orang Islam. Padahal ketika itu Andalus tu, di ujung tu, dia panggil Maghrib. Tu panggil Morocco tu, Maghrib. Dia tak sepopular seperti Baghdad, ataupun tak sepopular seperti Hijaz. Hijaz ni di belah Mekah ni. Tuan-tuan faham cerita saya ni? Kasih seronok sorang-sorang nak cerita. Saya sebut bila ada Ibn Hazm al-Andalusi, dia macam tokoh, sebahagian tokoh-tokoh lah kan, dia duduk di Maghrib, dia duduk di belah Andalus ni. Di Andalus ni masa tu Facebook semua tak ada lagi kan, maka dia taklah sepopular. Ilmu dia hebat, kitab dia kena bakar. Biasalah kerajaan masa kitab Imam Ghazali pun kena bakar juga di Andalus, dibakar oleh Yusuf bin Tasfin dengan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti terbesar umat Islam ketika itu yang bermazhab Asy'ariyah, itu Qadi Ibn Hamdin. Yang saya nak ceritanya ialah Ibn Hazmin kata apa? Ana syamsu, bila ana jawab saya kata, ana syamsu fi jawil ulumi muniratun walakin aibi anna matla'i al-gharbu walau annani min jahati syarqi tali'atun lajadda ala ma da'a min dhikri an-nahbu. Dia kata, aku adalah matahari yang bersinar, cacatnya aku ni sebab aku terbit di sebelah barat. Maksudnya tokoh pi duduk tempat tak kena. Walau annani min jihati syarqi tali'atun, kalau aku terbit di sebelah timur, lajadda ala ma da'a min dhikri an-nahbu, nescaya orang berpusu-pusu ambil ilmu aku. Kan? Kadang-kadang tokoh tu bagus, tempat dia tak kena. Sebab tu bila tak kena hijrah. Dr. Haruzaimi pun kalau tak kena hijrah. Bukan hijrah penderian, hijrah tempat. Apa nak cerita macam mana boleh cerita Andalus tadi? Ilmu sampai dekat dengan Andalus. Sebab itu sekularisme kemudian timbul. Kenapa berlakunya anti kepada sains di Europe? Kerana mereka rasa sains ni datang daripada sekolah-sekolah orang Islam. Bila anak orang Kristian pergi, dia tak mengaji pengajian akidah, dia pergi mengaji pengajian falak, astronomi ni. Mula dia cakap bumi ni ada matahari, ada bintang. Gereja consider itu sebagai sesat dan kufur. Itu dia yang berlaku 70,000 yang dibakar. Galilei yang dibakar, ramai lagi yang dibakar. Burn to death, bakar sehingga mati. Sebab apa? Sebab murtad. Murtad siapa? Sebut akwal, sains, perkataan-perkataan saintifik. Kerana perkataan itu bukan mereka marah perkataan tu, mereka tahu usul ilmu ni daripada orang Islam. Kemudian jadi kat orang Islam panggil yang sama. Bila orang mengaji ilmu akademik, ni ilmu dunia. Dia jadi panggil tu. Perangai yang telah kena kepada masyarakat Kristian di kurun yang gelap. Ini bukan menghina agama Kristian. Siapa boleh baca ensiklopedia Americana Britannica, dia boleh baca, cari tajuk liberalism atau secularism, dia akan tahu punca hal itu berlaku dalam pemikiran. Tapi apa? Patutnya orang Islam maju, tapi terhenti. Sebab apa? Sebab golongan agama lah, macam Dr. Ruzami sebut tadi, tidak terbuka. Duk pi kira duk jampi. Pi kat kubur wali, jampi. Tiup kubur wali. Maka apabila British, kuasa-kuasa empire ni masuk, bila orang Islam demam, pergi kat Tok Syekh patutnya cakap pasal ilmu sains. Dia apa tak cakap dah? Tak apa. Ambil ayak ni satu, pergi ambil tanah kubur tu ada berkat tu, kat Tok Wali tu mai kat saya. Dia pun tiup sikit, bagi minum. Tak sembuh. Ni banyak tokoh-tokoh British kata mai kat go. Bagi satu jarum suntikan, kebah. Mana baik antara kamu dengan jarum British?
Lalu orang Islam lemah. Orang Islam rasa betul juga. Sebab itu berlaku terhakisnya kepercayaan agama pada setengah pihak. Kena khurafat ini. Dan ini panjang episod cerita di dalam bagaimana dunia Islam bergolak. Kemudian baru kita lihat bangkitnya saya panjang cerita tentang bagi Indonesia bangkit, bagaimana ini bangkit. Terima kasih yang mengusi. Jadi saya tambah kesian